الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 3. Muka surat 3 baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini matan Ummul Barahim. Sebelum tu, maka berkata ia Syekh Sanusi dalam matan Ummul Barahim. Maka berkata ia Syekh Sanusi dalam matan Ummul Barahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sambungan dianya dalam matan Ummul Barahim di bawah pula. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Atau sambungan matan Ummul Barahim. Terjemahan dia, segala puji-pujian, segala puji-pujian bagi Allah. Segala puji-pujian. Alhamdu diterjemah dengan segala puji-pujian. Alhamdu tu kalau ke lafaz mufrad, satu pujian sahaja. Tapi diterjemahkan dengan segala puji-pujian. Jadi banyak pula di situ tu. Diambil daripada alif lam. Pada alhamdu tu alif lam lil jinsi. Kata setengah pandangan, apabila alif lam lil jinsi masuk kepada lafaz yang mufrad, yang menunjukkan atas satu mufrad sahaja, dia membatalkan makna mufrad tu. Apabila alif lam lil jinsi, kaedah dia masuk pada mufrad, batallah makna mufrad. Mana jenis-jenis pujian. Mana jenis-jenis pujian. Jenis-jenis pujian ni di bawah tu ada 4 pujian. Maka segala puji-pujian bagi Allah. Alhamdu mubtada, lillah tu khabar. Alhamdu bermula segala puji-pujian, lillah mustahaqqun lillah, mukhtassun lillah, ataupun milkun lillah. Mustahaq bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun tertentu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada takdir lah. Ini khabar dia tu muta'allaq bagi lam lillah haraf jar.
mustahakun lillah ke, ataupun mukhtassun lillah, ataupun milkun lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian ni tertentu kepada Allah. Segala puji-pujian ini milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pujian tertentu bagi Allah, milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian artinya segala puji-pujian tu lah. Artinya dah segala tu banyak, bahawasanya puji itu terbagi atas 4 bahagi. Dah segala jadi banyak. Ada 4 pujian. Keempat pujian ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat pujian milik Allah Subhanahu wa taala, tertentu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah jualah kerajaan, dan milik Allah jualah kepujian. Lahul mulku walahul hamdu. Milik Allah jualah kerajaan, dan milik Allah jualah kepujian. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian dan nikmat milik bagi engkau ya Allah. Bahawa sesungguhnya kepujian dan nikmat milik bagi engkau ya Allah. Makna sekalian pujian yang 4 ni tertentu milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pendek je tu, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang alhamdulillah ni pendek, 2 kalimah. So kelebihan dia. Tapi kadang-kadang kalau contohnya lepas mayang tu kita berdiri, kalau kita cepat-cepat ingat molek tu. Kalau subhanallah 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 cepat-cepat okey lagi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tapi kalau alhamdulillah, alhamdulillah 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 alhamdulillah. Faham tak ni? Cuma takkan molek, lepas tu wak lambat sikit. Bunyi apa dia? Dia kalau subhanallah 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 okey. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tapi kalau alhamdulillah, mana kalau alhamdulillah kalau cepat bunyi macam mana? Balik terau buat rumah, lepas tu rakam suara, lepas tu buat lambat, bunyi macam mana? Dah semua ni cuba kita tengok, perhati mula. Subhanallah 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 subhanallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Okey, boleh jaga. Tapi kalau alhamdulillah, belik lidah lidah. Akhirnya alhamdulillah 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 alhamdulillah. Hang sebutnya ni. Alhamdulillah alhamdulillah. Situ kena jaga molek tu. Alhamdulillah. Tengok tu, lam yang kedua tu ada tasydid tu. Alhamdulillah. Lepas lam yang kedua tu ada alif pula. Lepas lam yang kedua tu ada alif. Alif lam lam ha. Kita eja dah. Dah lepas lam yang kedua tu ada alif pula. Badi asalnya Allah tu dia ambil daripada ilahun. Ilahun. Lepas lam tu ada alif. Ilahun. La ilaha illallah. La ilaha. La ilah. Lepas lam tu ada alif. Ilahun. Jadi lepas lam yang kedua tu ada alif. Allah ada alif. Lepas lam yang kedua tu, itu mak tabi'i di situ. Jaga molek mak tu. Tapi kita bukan bicara bab tajwid mak, kita bicara bab pelihara huruf.
Kalau kita pendek, kita sudah mengurangi satu huruf alif selepas daripada lam yang kedua tu. Sebab hukum tajwid ni bacaan Quran. Hak bacaan hadis ke, kitab ke, doa ke, tak pakailah hukum tajwid tu. Kalau mak wajib pun tak ada lah panjang siapa ke mak ni 3 alif dak lah. Dak kata jaa baca kitab tu. Malaikatu baca kitab tu dak lah. Kalau baca Quran iyalah tu mak wajib. Tapi kena panjang jugalah. Jaa malaikah. Tapi nak ceritanya kita bukan bicara tajwid. Kita bicara pelihara huruf. Biar huruf cukup. Jadi lepas lam yang kedua tu ada alif. Kalau kita pendekkan di situ, kita akan mengurangi satu huruf. Ini orang salah faham kadang-kadang. Yang kita bicara bukan tajwid, kita bicara hukum fiqh. Contohnya dalam sembahyang. Dalam sembahyang wa imma Fatihah, wa imma tasyahud, dan juga rukun-rukun qauli yang lain. Hukum fiqhnya syarat rukun qauli wajib pelihara huruf biar cukup, wajib pelihara tasydid. Pelihara huruf ni satu, jangan mengurangi. Satu lagi, pelihara huruf jangan kita tukar. Ha kita baca dengan he, sad kita baca dengan sin, qaf kita baca dengan kaf. Tu tidak pelihara huruf. Sebab kita sudah tukar. Pelihara huruf ni pastikan huruf tidak kurang. Lepas tu ada satu lagi, pelihara tasydid. Sebab apa wajib pelihara tasydid? Sebab tasydid ni menepati 2 huruf. Tasydid dia menepati 2 huruf. Satu huruf mati, satu huruf bagi hidup. Jadi tasydid menepati 2 huruf. Kalau kita takhfif, kita tidak tasydid, berarti kita sudah mengurangi satu huruf. Itu hukum fiqh, bukan hukum tajwid ni. Hukum tajwid bicara lain. Hukum tajwid pun mana pelihara huruf, pelihara makhraj, pelihara tasydid juga, tapi kita nak cerita bab hukum fiqh. Itu pergi kepada tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni rukun qauli macam Fatihah, wajib pelihara huruf, wajib pelihara tasydid. Sebab saya tengok dalam satu rakaman, ustaz tu dia peringat supaya ketika membaca tasyahud akhir kena pelihara huruf molek. Dia ambil contohnya at-tahiyyatu lillah. Ambil situ contoh. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hak 3 tengah tu sunat hai'ah, bukan rukun qauli. Kita baca panjang kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi hak 3 tengah tu sunat hai'ah. Hak rukun qaulinya at-tahiyyatu lillah. Itu sekurang-kurangnya. Tapi dia peringatnya lillah. Lepas lam yang kedua tu ada alif mat tabi'i. Jangan pendek, jangan lillah mati gitu, mengurangi satu huruf. Tidak mencukupi syarat rukun qauli tasyahud akhir. Tidak sah tasyahud akhir seumpama tu. Comel dah peringat tu. Lepas tu dia peringat pula asyhadu an la ilaha illallah. Tengok. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Jaga baki tu hujung-hujung tu. Comel dah. Ada pula orang lain dia kata ustaz ni bukan ahli dalam ni, bukan bidang dalam bab fiqh ni. Yang duk cara dalam bab fiqh itu tajwid, dia kata. Itu bukan tajwid, itu fiqh. Jadi kita kata ustaz ni orang Quran. Orang Quran orang tajwid lah. Kita semain ni bab fiqh. Kalau orang tu orang Quran, orang tajwid, bukan ahli dalam bidang fiqh, jangan nak cara bab fiqh semayang. Sebab kita bicara tasyahud akhir ni bicara fiqh semayang. Itulah dia fiqh semayang.
Bukan bicara tajwid. Mana bicara pekau semayang? Wajib pelihara huruf, pelihara tasydid, rukun qauli termasuk tasyahud akhir. Itu bukan cerita tajwid. Sebab tajwid ini dalam Quran. Hak dalam kitab-kitab tu dia tidak ada tajwid situ. Tapi tempat panjang dia kena panjang sebab kalau kita pendek tempat panjang, dia panjang bagi atas, kawan-kawannya keluar alif. Panjang bagi depan keluar waw. Panjang bagi bawah keluar ya. Faham tak ni? Di sini bukan cerita bab tajwid, cerita bab hukum pekau. Kena jaga molek. Lillah. Kena panjang sikit situ. Sebab apa? Sebab lam yang kedua tu, lepas lam yang kedua sebelum ha ada alif. Kalau kita lillah mati gitu tak panjang, maknanya lepas lam tu alif tak ada. Mengurangi satu huruf. Hukum pekohnya tidak mencukupi syarat untuk sah rukun qauli tasyahud akhir. Comel dah tu orang ustaz tu peringat tu hukum pekoh. Tapi dia kata ustaz tu orang Quran, orang tajwid, orang qiraah, bukan orang ahli dalam bidang pekoh. Yang nak cakaplah bab pekoh. Pandai pula ibu buh. Atau jaga molek tu. Kita ingat ke lepas lam yang kedua tu terus pada ha. Dah. Lepas tu kita panjang. Allahu Akbar. Kenapa kita panjang? Betul Allah. Kenapa kita panjang? Kalau lepas lam tu pada ha, tak ada alif, tak boleh panjang. Tapi kita panjang. Ketika takbiratul ihram. Ketika takbir intiqalah, kita panjang lagi tu. Daripada rakaat kepada sujud, jauh kita berpindah rukun. Allahu Akbar. Ketika sujud yang kedua, kita bangkit kepada berdiri, qiyam. Jauh tu berpindah. Kita pun Allahu Akbar. Macam mana boleh panjang Allah? Situ ada alif lepas lam, tempat mat. Memanglah panjang. Macam contoh orang bang tu lah. Orang bang, orang azan. Tempat mana hak dipanjang? Hak dipanjang awak lagu tu lah. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Awak lagu. Ketika Allahu Akbar dipanjang, tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak? Terbilah gitu. Terajang lah terbilah bahasa terbilah gitu. Sebab apa dia tak panjang situ? Itu mana boleh panjang? Bar. Mana ada mat? Mana ada? Tak bila hak napah panjang mana, dak mari dak khimari mana, tak ada panjang situ. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab tak ada mat. Tapi hak selepas daripada tu, asyhadu an la ilaha illallah. Dia panjang. Dia panjang-panjang lagi ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia panjang. Hayya 'alas salah. Dia panjang. Hayya 'alal falah. Dia panjang. Sebab apa? Situ ada mat, ada alif. Bolehlah panjang. Dan memang kena panjang. Tapi panjang waktu bila tu lagu. Itulah tu lagu dia. Tapi tak apalah. Sebab apa boleh panjang? Sebab situ ada alif. Mak tabi'i di situ. Kalau kita pendek, kita buang satu huruf, satu alif, kita buang. Dan memang masa saya ngaji dengan almarhum tugu saya Baba Najmuddin, memang Baba selalu tekan. Termasuk ni. Alhamdulillah, 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 Subhanallah, Subhanallah. Kena ada mak di hujung tu. Jangan kita potong. Alhamdulillah, Subhanallah, dia potong itu. Tak ada satu huruf, tak sah zikir tu, tak boleh pahala. Ini saya ngaji dengan almarhum Baba Najmuddin. Bukan kita nak cerita bab hukum tajwidnya, bukan. Cerita pelihara huruf. Pelihara huruf. Cuma kalau kita berzikir tu cepat, subhanallah, subhanallah, subhanallah tu cepat, maka mak tu pun tak perjelas lah, tapi ada. Ada ni. Kan kita kan subhanallah, itu cara anjur. Nyatalah panjang tu.
Tapi kalau kita cepat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tu mak tu, tapi tak berapa nyata sebab kita laju. Tapi ada tak mak? Ada. Sebab situ ada huruf. Subhan, lepas ha ada alif. Kena jaga tu. Subhanallah. Tu ada alif lepas lam yang kedua sebelum a tu. Lafzul jalalah tu. Tapi oleh kerana kita zikir tu cepat, maka dia punya mak ni pun kodok kecepatan kita tu lah. Jagalah situ. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ni selain daripada nak jaga mak tabi'i di hujung tu, nak kena jaga tasydid. Lillah. Kalau alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi tak gitu? Dah lah zikirnya tak banyak, wirid lepas semayang aja. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tak banyak pun tak apalah, tapi biar apa? Berkualiti. Kuantiti tak banyak dah. Kuantiti tak banyak dah, lepas semayang je. Kuantiti ni bilangan dah. Tak banyak. Kualiti tu biar ada lah. Ni kuantiti tak ada, kualiti pun tak ada. Kualiti tak banyak mana, tapi kuantiti tak banyak mana. Kualiti tu biar molek. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tak tahulah orang lidah pasir ni, dia laju pun dia comel, dah tahulah. Tapi kalau subhanallah boleh, Allahu Akbar boleh dengan cepat. Subhanallah boleh, Allahu Akbar boleh. Tapi kalau alhamdulillah, siapa hak lidah comel sini, cuba buat alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dah jadi ni, hak jadi hak molek, hak molek. Lihat orang lidah comel. Cuba. Dan nak cerita, kalau kita buat laju, sebutan kita betul ke tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tak apa. Tapi kalau alhamdulillah, akhirnya apa? Orang tu panggil bilang gambi. Tahu tak bilang gambi? Faham bilang gambi? Tak tahu? Macam bilang gambi ni molek kot sikit, dia panggil bilang gambi. Maksud apa bilang gambi? Gambi tu apa gambi? Saya udah erti juga. Cuma kalau kita buat baca lebih kurang, macam bilang gambi ni, baca kot molek, dia kata. Apa benda bilang gambi? Tak tahu. Dia suruh sebut molek, jangan buat macam bilang gambi, dia kata. Dah gambi tu apa dia? Makan sirih tu gambi. Lepas tu apa gambi tu, dia kunyak cepat ke macam mana? Tu kata jangan buat macam bilang gambi. Molek-molek kot sikit. Dia marahlah kalau kita laju tak betul pula. Dia kata mung ni baca macam bilang gambi, dia kata. Baca molek. Dia alhamdulillah. Selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama dalam Al-Quran, ayat yang pertama suratul Fatihah, terus pergi kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kita masyhur lah ni, di pandangan yang masyhur, pandangan yang muktamad, selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah lah. Selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Ada Tok Syekh tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada tak gitu? Tok Syekh tahlil tu, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia kalau hadis Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Tak ada fa'lam. Fa'lam ni ayat Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat Quran.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat Quran. Nabi afdalu zikri la ilaha illallah. Orang kita mereka cipta sendiri afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada mana? Reka cipta lah. Macam budak-budak reka mutu tu lah. Mutu comel-comel dah. Kau mutu beli kedai tu kau comel dah kan? Tak comel lagi. Orang Jepun buat dah tak comel. Budak kita pandai lagi. Dia reka cipta pula mutu. Ni sama lah. Hadis Nabi afdalu zikri la ilaha illallah. Ayat Quran fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat Quran. Atau Syekh tadi afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Standard bunyi. Afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Miftahul jannati la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Nabi kata afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata, apa dia? La ilaha illallah tu. Itu pandangan muktamad. Atau selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Tapi ada pandangan lebih alhamdulillah lagi daripada la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah mengandungi tauhid, mengesakan Allah. La ilaha illallah, Allah jua Tuhan, tauhid. Adapun alhamdulillah, pujian pun di situ, tauhid pun di situ. Tauhid di mana? Sekalian pujian tertentu bagi Allah, sekalian pujian milik bagi Allah. Sebab apa? Sebab semua yang berlaku ni datang daripada Allah. Keesaan tauhid juga. Jadi alhamdulillah ni merangkumi pujian dan alham juga merangkumi tauhid. Alhamdulillah, sekalian pujian tertentu bagi Allah, milik bagi Allah. Sebab apa? Sebab kesemua tu datang daripada Allah. Tu tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Fatihah kita pula alhamdulillahi rabbil alamin. Terang lagi Allah ni Rabb, Tuan yang hakiki. Hak dia belaka. Rabb, tauhid rububiyah. Dia Rabb lain, ilah lain. Tauhid rububiyah asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Allah Rabb, Allah Tuan yang hakiki, hak dia belaka. Tu permulaan suratul Fatihah kita tu. Suratul Fatihah dipanggil suratul asas. Suratul asas. Suratul Fatihah ni asas agama. Yang mana dalam suratul Fatihah mengandungi satu Al-Quranul Karim yang berdasarkan kepada tujuh dasar utama yang terkandung dalam suratul Fatihah, 7 ayat. Satu-satunya surah yang diwajibkan baca dalam sembahyang. Hak Nabi kata tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Kita sebut surah lebih gak, Qul huwallah, Kuliah, Yasin, lebih belaka tu. Tapi tidak ada satu surah yang menyamai Nabi kata dengan kelebihan suratul Fatihah. Satu-satu surah yang diwajibkan kita ulang-ulang baca dalam sembahyang. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh mendatang akan akan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Mana sab'am minal masani itu? Suratul Fatihah. Bawalah wal Qur'anal azim. Walaha sab'am minal masani pun termasuk dalam Al-Quranal azim. Tapi Tuhan sebut suku hak suratul Fatihah, barulah Tuhan sebut Quranul Azim hak suratul Fatihah pun masuk dalam tu juga.
Nak cerita apa? Cerita lebihnya sab'an minal masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang suratul Fatihah. Suratul Fatihah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Surah yang merangkumi bab pegangan. Yang mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu milik Allah. Hak dia belaka. Lepas tu Rabbil Alamin. Allah mana ni? Tuan bagi sekalian alam. Semua datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi alhamdulillah, selain daripada pujian, dia juga merangkumi tauhid. Setengah pandangan lebih daripada la ilaha illallah, sebab la ilaha illallah hanya mengandungi tauhid sahaja. Itu setengah pandangan lah. Tapi masyhurnya selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah, sebut boleh. Kemudian hak dalam kitab Matan Umil Barahi ini, sebagaimana kitab-kitab yang lain, dia akan memulai dengan bismillah, kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Bismillah ada permulaan yang hakiki, ibtidak hakiki. Alhamdulillah pula ibtidak idafi, permulaan yang idafi. Itu bicara dah hak minggu lepas. Cuma hak minggu lepas tu hak riwayat hadis, hak berkaitan dengan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Setengah riwayat fahuwa abtaru. Setengah riwayat fahuwa ajzam. Tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak haram, yang tidak makruh, yang tidak dimulai pada perbuatan tadi dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu terkena kudung, kurang keberkatan. Jadi ajzamu ni dia, saya sebut mengelepasnya, di antara maknanya adalah putih bala di kulit, itu ajzam. Tapi ajzam juga ada makna aqta'. Ajzam makna kudung juga ajzam ni. Ada ajzam dengan makna putih bala. Tapi kalau kita nak tengok kepada aqta', terpotong, abtar, terpotong ekor. Jadi ajzam pun samalah juga, kudung jugalah. Memang ajzam ada makna putih bala, tapi ajzam ada makna kudung tangan, kudung jari, itu ajzam. Jadi molek ajzam pun terjemuh dengan kudung jugalah. Memang ajzam ada makna putih bala dia, tapi nak jadi sama. Aqta' terpotong, abtar terpotong ekor asal dia. Ajzam kudung sama terpotong juga. Tapi ketiga-tiganya dengan makna qalilul barakah ataupun naqisul barakah, kurang keberkatan. Tapi nak molek ajzam dengan makna terpotong juga. Alhamdulillah. Itu hak saya sebut minggu lepas. Kemudian hak alhamdulillah pula, Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah, ataupun setengah riwayat bilhamdalah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalati fahuwa aqta'u. Tapi hadis tu hadis dhaif. Tapi ini bicara bab fadilah, tak apalah, hadis dhaif. Aqta'u, kemudian aqta'u kaf dan ta, aqta'u. Aqta'u ni kudung terpotong. Aqta'u ni dekor ke apa? Kalau tengok dalam kamus, aqta'u ni dia terjemah dengan krekong. Ada krekong tangan. Aqta'u ni kudung terpotong. Aqta'u ni krekong. Faham tak krekong tu? Dekor. Hak tangan hak tak boleh nak guna tu lah, hak tangan dia krekong tu. Mana apa ni? Qalilul barakah jugalah, kurang keberkatan.
kalau perbuatan yang bernilai pada syarak yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Jadi faham daripada hadis Nabi itu, perbuatan yang bernilai pada syarak dan juga kena mula dengan alhamdulillah. Jadi kitab ni mula dengan bismillah. Itu mula permulaan yang hakiki lah, sebab sebelum tu tidak ada yang lain. Alhamdulillah ni mula juga, mula idafi. Sebab dia nak kata mula sungguh tak boleh. Sebab alhamdulillah ni mengiringi bismillahirrahmanirrahim. Macam mana yang kedua nak panggil mula? Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, mulalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, mula macam mana nombor dua? Di situ mula idhafi, dengan bahawa nak kira, nak banding dengan hak kemudian tu, dia masih lagi hak di hadapan, mula lagi lah. Maknanya masih lagi beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya memulai perbuatan yang bernilai pada syarak dengan bismillahirrahmanirrahim, dan juga memulai dengan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bukan mula sungguh, sebab dia duduk nombor dua, panggil mula idhafi. Ini cara kita lah kalau kita kira untuk mensyarahkan akan matan Ummul Barahim. Segala puji-pujian bagi Allah. Artinya, erti segala ni. Sebut kata segala ni banyak ni. Segala pujian ni. Jadi segala pujian ni artinya segala, bahawasanya puji itu terbagi atas 4 bahagi. Keempat-empat ni tertentu milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdu ni bukan hanya di lidah sahaja. Dia alhamdu ni, pujian ni bukan hanya lidah. Dia pujian ni sama ada lidah, sama ada perbuatan, sama ada hati, yang menunjukkan bahawa kita membesar akan Tuhan yang beri nikmat. Hak tu dipanggil pujian lah tu. Bukan hanya di lidah sahaja. Bukan hanya di lidah. Alhamdulillah, bukan. Sama ada lidah, perkataan, sama ada perbuatan, sama ada hati, yang menunjukkan bahawa membesarkan Tuhan yang memberi nikmat. Dengan sebab nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas yang memuji ataupun orang lain, itu dipanggil pujian tu. Makna perkataan ke, perbuatan ke, i'tiqad ke, yang menunjukkan bahawa kita ni membesar Tuhan yang beri nikmat. Dia panggil pujian lah. Dia pujian ni fa'lun dia punya takrif dia. Fa'lun yunbi'u. Fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman alal hamidi ghairi. Perbuatan yang menunjukkan bahawa membesar akan Tuhan yang beri nikmat. Dengan sebab Tuhan ni beri nikmat sama ada atas orang yang memuji ataupun atas orang lain. Nikmat tu dapat kepada keluarga, bukan tadi yang memuji. Tapi perkataan dia, perbuatan dia ni, hati dia ni menunjukkan bahawa dia membesar Tuhan yang beri nikmat, walaupun bukan atas dia, atas keluarga dia contohnya. Itu dia panggil pujian, tu dia panggil. Bukan hanya semata-mata di lidah alhamdulillah. Mana lidah pun sama lah, mulut alhamdulillah. Kemudian perbuatan kita pun sama. Apa perbuatan menunjukkan bahawa kita membesar akan Tuhan yang beri kita bagai-bagai nikmat. Bagai nikmat ni bukan atas kita saja, atas orang lain, keluarga kita contohnya. Macam mana menunjukkan bahawa kita membesar akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah? Kita guna nikmat tu pada jalan yang diperintah oleh Allah. Jangan kita guna nikmat tu pada jalan yang dimurkai oleh Allah. Kalau kita guna nikmat yang Tuhan beri pada jalan yang dimurkai, itu makna kita membesarkan Allah.
Itu panggil bukan membesarkan Allah tu. Tu panggil nak melawan Allah pula. Allah bagi bagai-bagai nikmat. Macam mana nak menunjukkan bahawa kita membesar nikmat ni? Kita guna nikmat pada perkara yang dia Allah tu. Bukannya alhamdulillah di mulut saja. Tapi kalaulah nikmat ada di kita ni, kita guna pada jalan derhaka, tu bukan nak membesar Allah. Tu nak ingkar, nak kufur pula akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanad pujian ni dia luas, bukan hanya perkataan lidah saja, perkataan perbuatan hati yang menunjukkan bahawa kita membesar akan Allah yang beri nikmat. Sama ada nikmat tu atas kita yang memuji, atau bernikmat tu Allah Ta'ala kurniakan atas orang lain, atas keluarga kita contohnya. Kita membesarkan nikmat yang Tuhan kurnia tu. Itu dipanggil sanad, dipanggil puji-pujian. Bahawasanya puji itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama, puji kodim bagi kodim. Itu yang pertama. Kita lakuh yang kedua di bawah, puji kodim bagi hadis. Di bawah lagi tu yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Kemudian di bawah tu keempatnya, puji hadis bagi kodim. Puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi kodim. Mana? Kodim Allah, hadis kita tu je lah. Allah puji Allah, kembali kepada Allah. Allah puji hamba dia, hadis, kembali pada Allah. Hadis puji hadis, ni kita puji sesama kita ni, kembali kepada Allah. Hadis puji qadim, kita puji Allah, itu jelas kembali kepada Allah. Tertentu milik Allah jua pujian ni. Walaupun pujian ni sesama kita, hadis memuji hadis, yang baharu memuji yang baharu. Kamu ni baik, kamu ni begian puji, tetap alhamdulillah, tertentu bagi Allah, milik bagi Allah. Kau duduk tangga tu orang puji tak ada lah. Ni luah lubang hidung. Kita ni orang puji kau luah lubang hidung. Mana? Kadang-kadang orang menganyi, dia tu luah ni, dia tu luah belakang ni lah. Kena puji luah lalu dia kata. Puji apa? Puji baik datang daripada Allah. Puji pemurah. Pemurah mari mana? Tu taufik hidayah Allah. Pemurah dengan apa? Harta milik Allah. Tak puji apa? Puji sesama kita ni tetap tertentu milik bagi Allah. Alhamdulillah. Senang. Mana kalau kita zikir tu memang ya sungguh tu. Hak dengan kita zikir tu tak ada lah. Sebab apa? Sebab sekian pujian kembali pada Allah. 4 pujian tu kembali pada Allah. Puji kodim bagi kodim kembali kepada Allah. Puji kodim bagi hadis kembali pada Allah. Puji hadis bagi hadis kembali pada Allah. Puji hadis kepada kodim pun kembali kepada Allah. Ada orang ceramah, dia ceramah rekah gitu je. Dah dia tak boleh nak panjang-panjang, dia masih dipendek. Dia pun sebut puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi kodim. Semua tu milik Allah. Dia pun jalan lalu. Orang dengar popongan lah. Kodim hadis, kodim hadis. Apa pula kodim hadis? Kodim Allah yang sediakan dia. Hadis yang baru. Hadis, bukan hadis. Itu sabda Nabi ni, hadis. Kalau jamak hawadis. Hadis satu mufrad. Kalau jamak hawadis, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa hawadis? Sekalian perkara yang baharu. Hawadis tu banyak jamak. Kalau satu hadis. Jadi kodim Allah, makhluk Allah. Tu je lah. Tapi disebut kodim puji kodim, kodim puji hadis, hadis puji hadis, hadis puji kodim, kembali kepada Allah Ta'ala belaka. Berarti dia putus jalan. Di dahuran.
Sebab dia kira apa tu? Dia kata takkan Qadim dengan hadis pun tak kenal. Tak kenal Qadim dengan hadis. Kenal kita ni, tapi bahasa Arab laju pula. Popongan lah kitanya. Jadi yang pertamanya, puji Qadim bagi Qadim. Puji Qadim bagi Qadim. Mana? Seperti puji Allah akan dirinya, akan diri Allah. Seperti firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita yang baca kalamullah tu, pada kita yang baca. Termasuk juga dalam puji hadis kepada Qadim, termasuklah Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu. Kita puji akan Allah. Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu kalam Allah sendiri. Bila kalam Allah berarti Allah memuji Allah. Yalah. Allah memuji akan dirinya sendiri. Qadim puji Qadim, kembali kepada Allah. Kembali kepada Qadim lah. Ada ni. Boleh puji diri sendiri? Boleh. Kita pun boleh nak puji diri sendiri. Syaratnya hak kita puji tu memang hak barang kita sungguh. Ada barang kita sungguh. Allah puji diri Allah ni sebab barang dia sungguh. Dipujilah hak dia. Kita boleh puji diri sendiri, tapi mesti barang yang kita puji tu milik mutlak kita. Ada? Ada tak di kita ni milik mutlak kita? Ada. Milik Allah Ta'ala belaka. Dan kalau milik Allah nak puji buat apa? Bukan milik kita. Dan Allah puji diri sendiri. Sebab apa? Sebab hak Allah Ta'ala belaka. Itu Qadim puji Qadim. Allah Ta'ala puji Allah akan dirinya, akan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang pertama. Kedua, puji Qadim bagi hadis. Puji Qadim bagi hadis. Mana puji Qadim bagi hadis ni? Seperti puji Allah akan segala aulia-Nya. Aulia ni kekasih Allah lah. Kekasih Allah termasuklah para rasul. Tu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah memuji akan aulia kekasih Allah ni? Allah Qadim, aulia hadis. Jadi Qadim puji hadis. Mana Qadim puji hadis? Allah puji akan aulia, seperti firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ni'mal abdu innahu awwab. Artinya sebaik-baik hamba, bahawasanya yang taubah kepada Tuhannya, yang banyak kembali kepada Tuhan. Iaitu hamba di sini Nabiullah Ayyub alaihi salam. Al-abdu di sini kena kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala memuji Nabi Ayyub. Sebaik-baik hamba, ini Nabi Ayyub AS adalah yang banyak kembali kepada Allah, yang banyak taubah. Allah puji Nabi Ayyub. Qadim puji hadis. Pujian itu kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Ayyub AS awal, banyak taubah, banyak kembali, itu semua datang daripada Allah. Nabi Ayyub banyak taubah, banyak kembali, tu mari mana? Mari daripada Allah. Jadi Allah puji Nabi Ayyub, hakikatnya Allah puji Allah sendiri. Ada ni? Macamlah orang kita ni bukan puji diri sendiri, puji anak. Tapi sebenarnya bukan nak puji anak, nak puji diri dia. Oh, anak saya ni begini. Nak cerita siapa mak dia, siapa ayah dia. Tengok dia. Dia nak puji anak ke nak puji dia? Diri dia sendiri. Memang nampak puji anak, bukan puji diri sendiri, dia puji anak. Tapi nak puji siapa sebenarnya? Dia nak cerita ni anak siapa ni, mak dia siapa, ayah dia siapa ni, siapa yang mendidik ni. Dia puji anak, sebenarnya bukan tu. Dia nak puji diri sendiri. Sebab apa? Dikira dia.
Allah puji Nabi Ayub ni hakikinya Allah puji Allah sendiri. Sebab apa? Sebab Nabi Ayub banyak kembali, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, puji qadim kepada hadis. Ketiga, puji hadis bagi hadis. Tak ada contoh. Keempat, puji hadis bagi qadim. Ada contoh juga. Maka keempat puji itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jadi alhamdulillah tu bermula segala puji yang empat tu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hadis puji hadis? Kita puji sesama kita. Mana hadis puji qadim? Inilah kita lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kita puji Allah. Memanglah kembali pada Allah. Ada ni. Allah puji kita, Allah puji hamba pun tetap kembali pada Allah. Kalau hamba puji Allah, sama telah kembali kepada Allah. Satu laginya hadis puji hadis kembali kepada Allah. Tadilah pujian sesama kita, begian ke semua yang kita puji itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma puji sesama kita ni dia kena cermat. Kita kalau sebut kata keji, memang jelas dilarang. Keji memang dilarang. Umpat memang dilarang. Adapun puji, kata molek. Kata molek pun ingat baik. Kalau kita penawar bagi hati, pujian ni ada 6 kebinasaan. Keji memang punah, Tuhan larang. Umpat, tak boleh tu. Puji ni kata molek, kata molek pun tengok pula situ. Nabi SAW memuji sahabat, memuji Sayyidina Bakar, memuji Sayyidina Umar. Tapi satu ketika Nabi pernah terserempak dengan sahabat memuji sahabat yang lain. Sahabat memuji sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi kata, qad qata'ta unuqa sahibi, sesungguhnya engkau telah memotong akan leher sahabat engkau. Nabi kata, engkau ni sahabat yang memuji sahabat yang lain ni sungguh telah memotong leher sahabat engkau. Sebab apa? Sebab daripada pujian dia menyebabkan yang dipuji tadi jadi riak, jadi ujub, jadi takabur. Punah yang dipuji ni kenapa? Kerana sahabat dia itulah yang memotong leher, yang memuji tu. Tengok. Makna puji memuji sesama sendiri kena beringat. Ada ketika memang disunatkan, diharuskan, ada ketika dilarang. Keji memang jelas dilarang. Puji ni pun kena beringat, balik kepada ilmu. Balik kepada ilmu. Cuma kita nak cerita di sini, pujian termasuk pujian sesama kita kembali kepada Allah. Di dalam kitab Pernah Bagi Hati, 6 kebinasaan tu, 4 kebinasaan atas yang memuji, 2 kebinasaan atas yang kena puji. Tapi 2 kebinasaan atas yang kena puji, dia akan balik juga kepada yang memuji. Sebab kebinasaan yang dipuji mari daripada kerana kamu yang memuji. Jadi sebenar-benarnya ke-6 kebinasaan ni kena kepada orang yang memuji. Dan kita pernah bagi hati, pujian ni sesama kita ni ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan tu kena atas orang yang memuji, 2 kebinasaan kena atas orang yang dipuji. Tetapi binasa orang dipuji kerana orang memuji dia. Kebinasaan dia berpunca daripada orang yang memuji. Orang yang memuji pun akan ada bahagian atas 2 kebinasaan yang menimpa atas yang dipuji kerana kamu yang memuji. Jadi kira-kira 6 kebinasaan kena atas orang yang memuji. Mana contoh kebinasaannya? Kita puji seseorang berlebih-lebihan, itu jadi bohong.
tak ada dah dialah. Yelah, tapi daklah berlebih-lebihan seumpama tu. Nak angkat ni, tu bohong. Tu binasa orang yang memuji. Orang yang dipuji pula, yang diangkat tu bohong je. Patut malu sepatutnya. Kamu ni nak puji pun biar agak padang-padang. Malu saya kat orang. Kamu puji tu lebih sangat tu, saya buat baik sikit-sikit je. Yang kamu angkat ni boleh berlebihan, saya malu. Patutnya gitu. Tiba-tiba yang dipuji luah lebar hidung. Suka pula orang dusta. Ni sama jeng belaka ni. Yang memuji pun rosak, yang dipuji pun rosak. Yang memuji tu memanglah dia ada petingan dia. Dia puji-puji ni ada benda. Ada udang di sebalik mi. Ada udang boleh batu, gitulah. Yang dipuji pula ni faham lah, dia puji tu bukan ikhlas pun. Tengok dia berlebih-lebihan tu. Betul tak dipuji tu kamu buat? Memanglah berlebih-lebihan. Jangan lok dia puji seumpama tu dusta, tu bohong. Ada kata kebinasaan memuji. Terkadang kita memuji ni perkara yang kita pun tak yakininya. Kita kata dia soleh, dia ni orang warak sungguh, dia orang adil sungguh. Yakin ke dok dia orang soleh, orang warak, orang adil ni? Dok, kita buat sedap cakap. Tu pun dusta juga. Ada ni. Dia ni bagus, orang soleh, orang beriang. Yakin dok kita apa yang tersebut tu? Kita letak je nak angkat. Dusta. Binasaan atas yang memuji. Kebinasaan laginya, dia hanya berpura-pura. Nak menzahirkan dia suka, tapi dalam ni apa? Meluat. Dalam ni meluat. Itu dia panggil riya. Kebinasaan atas orang yang memuji. Dia berpura-pura. Dia cerita perkara baik ni, tapi sebenarnya hati dia tak ada. Itu panggil apa tu? Riya. Itu kebinasaan atas orang yang memuji. Kemudian pula yang dipuji itu pula orang zalim, orang fasik. Gembiralah kawan tu kerana dipuji. Macam mana pula? Tu Nabi kata, innallaha yaghdabu iza mudihal fasiku. Nabi kata, innallaha yaghdabu iza mudihal fasiku. Sesungguhnya Allah Ta'ala murka apabila dipuji akan orang fasik. Allah Ta'ala murka. Jadi kita puji orang fasik, kita puji orang zalim, akhirnya dia pun rasa gembira dengan pujian kita. Kita masukkan kegembiraan ke dalam hati orang fasik, kegembiraan atas hati orang zalim, berdosa pula kitanya. Patut orang fasik zalim, kita kena tegur dia. Terasa dia, biar dia terasa, sebab kita nak kebaikan. Kita tegur dia biar dia sedar dengan kefasikan, kezaliman. Bukan kita puji angkat. Kita puji angkat, dia akan jadi gembira, dia pun tak sedarlah kefasikan, kezaliman diri dia. Ini kebinasaan antara memuji. Tuhan murka, Tuhan marah bila dipuji akan orang fasik. Itu kebinasaan atas yang memuji. Kebinasaan atas yang dipuji pula ni, kita yang kena puji ni pula. Boleh jatuh kepada riak, ujub pula kita ni. Orang duk puji, akhirnya jadi tak ada orang lain dah. Kita lah jadi ujub. Tak ada orang lain dah, lebih kita dah orang lain, jadi takabur. Mari daripada orang yang memuji. Itu kata, Pak Nabi kata, sesungguhnya engkau telah sembelih leher kawan engkau ni macam ni. Lepas tu kita nak puji orang tengok juga. Kalau kita puji, alhamdulillah, kesemua tu datang daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan. Kita puji ada apa ya? Kita puji je, tengok kaki pula. Jadi tengok kaki dia. Tengok kaki pula. Puji, siapa ni? Puji je, tak apa, makan, minum, aku belanja. Tu dah apa nak jadi dah tu. Kita gitu nak puji dah. Kita puji boleh makan minum free. Kita tu tak betul awal-awal lagi dah. Kita puji biar ikhlas, yang dipuji pun ikhlas.
kita puji semata-mata kerana kita suka dengan kebaikan yang ada. Kita nak cerita kebaikan yang ada. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan kita nak cerita. Ni nikmat Tuhan yang Tuhan beri pada saudara kita. Nikmat besar taufik hidayah tu. Masjid semua, berjemaah semua, belajar semua, dengar semua. Ni tak boleh nak bayar ni. Orang segar mega pun tak mari masjid. Orang yang nak melangkah pun salah sakut gapo-gapo pakai rebah mari masjid. Kerana nak berjemaah, kerana nak belajar. Maknanya tu nikmat yang besar Tuhan beri. Kita pun cerita sebab apa? Kita ikhlas. Kenapa? Kita suka tengok kebaikan yang Tuhan taufik hidayahkan pada saudara kita. Mana tengok ikhlas. Yang kena puji pun alhamdulillah. Sama-sama berdoa lah. Sama-sama kita ni istiqamah atas ketaatan. Tak apa. Duduk tangga tu tak apa. Ada duduk tangga tu. Doa lah. Saya ni bukan sihat sangat. Setakat ni boleh lagi lah mari masjid, mari berjemaah, mari belajar. Sama-samalah kita berdoa. Biar sama-sama kita ni mati dalam ketaatan. Mati atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji dia tak ada apa-apa pun dianya. Ni boleh puji. Mana apa? Kita puji dia jarum dok kesong. Kalau kita puji jarum kesong jadi. Jarum kesong mana ni? Tahu tak jarum kesong? Jadi kalaulah puji, kita pakai puji gitu je, jangan, kena tengok juga. Kena tengok juga. Sebab apa? Takut binasa atas orang dipuji. Satu laginya, kebinasaan atas orang kena pujinya, dia jadi rasa cukup dah. Ilmu pun rasa cukup dah, amal rasa cukup dah. Sebab apa? Sebab orang kata alim belaka dah. Orang kata banyak amal belaka dah. Tak apa nak belajar lah. Sebab apa? Sebab orang puji, kata Allah awak ni pandainya lah, alim. Lama-lama dia belajar. Sebab apa? Dah orang puji dah alim, orang puji dah pandai, dok kampung lah pula mengajar. Padahal dok pun laginya. Tapi orang hok cepat dipuji ni cepat berhenti belajar. Dia belajar sikit-sikit, dia mengajar. Orang kampung pun Allah sedapnya awam mengajar. Boleh duduk kampung dah tu, boleh duduk kampung dah tu, boleh bimbing ahli kampung dah. Tak ngaji banyak-banyak berhenti orang tu. Mengajar 2-3 lekor, modal habis berhenti mengajar. Sebab apa? Sebab cepat sangat diangkat. Dipuji, akhirnya berhenti belajar. Sebab apa? Rasa cukup dah dengan ada pada diri. Sebab orang duk pakat puji belaka. Ni kebinasaan atas yang kena puji pula. Orang kena puji akan rasa cukup, memada kepada hak ada pada diri dia, ilmu ke, amal ke, ibadah ke, dia rasa macam cukup. Sebab apa? Sebab orang angkat belaka. Ni kebinasaan atas yang kena puji pula. Jadi puji sama kita ni kena jaga-jaga. Puji sama kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dipuji ni jangan lupalah orang puji tu pada zahir. Kita kenal hakikat diri kita. Orang puji tu zon kebaikan kita. Kita yakin keburukan kita. Zon. Nabi kata zannu bil mu'minina hasanan. Nabi kata zonlah kamu dengan orang mukmin dengan zon yang baik. Zon ni apa ni? Zon sangka. Zon jangan suuzon, jangan jahat sangka. Nabi suruhnya zannu bil mu'minina hasanan. Zonlah kamu dengan orang mukmin dengan zon yang baik. Kita lain terbalik. Orang mukmin dia zon jahat semua. Orang kafir dia zon baik semua. Kata pelik, terbalik. Orang mukmin dia zon buruk semua. Orang kafir dia zon baik semua. Ni nyakit ni hak terbalik orang bagi. Jadi orang puji kita tu zon sahaja. Kita kenal tak diri kita? Kita kenal tak keburukan di diri kita? Hak keburukan diri kita ni zon ke yakin? Yakinlah keburukan kita. Sebab tu dalam kitab Hikam Ibn Athaillah mengatakan ajahalun nasi man taraka yaqima indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia mereka yang meninggalkan hak yakin pada diri sendiri, hak dia yakin.
Mana banyak keburukan, banyak aib, banyak dosa. Kenapa ditinggal hak yakin ni? Kerana zon manusia. Manusia puji zon, dia ambil hak tu, hak zon, hak yakin sendiri dia tinggal. Inilah sejahil-jahil manusia. An-nasu yamdahuna, an-nasu yamdahunaka bima yazunnun wa anta zaman li nafsika bima ta'lamun. Itu dalam kitab Ikam juga. An-nas yamdahunaka bima yazunnun wa anta zaman li nafsika lima ta'lamun. Manusia ni puji akan kamu dengan barang yang mereka sangka, tapi kamu akan mencela diri kamu kerana barang yang kamu tahu akan kecelaan, kekurangan, keaiban, dosa yang ada pada diri kamu sendiri. Tak ada apa. Dia puji kerana dia zon baik dengan kita, tapi kita kenal diri kita sendiri. Sampai di mahsyar nanti akan keluarlah hakikat diri masing-masing, sebenar ke tak sebenar. Atas dunia hanya zon sangkaan baik daripada saudara kepada saudara sesama Islam, sesama saudara beriman. Kita yang dipuji, kita kenal diri kita setara mana, kedudukan kita setara mana, dosa kita banyak, aib kita banyak pada diri kita. Kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat-empat pujian ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah artinya selawat yang datang daripada Allah atas Rasulnya dinama rahmat Allah, dan yang datang daripada manusia dan jin dan malaikat dan lainnya dinamai doa. Itu nak pergi pula kepada huraian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.